Ya. Okey, dan seterusnya kita nak berkongsi berkenaan dengan anda, iaitu ini antara perkara yang perlu untuk kita semua lakukan. Iaitu terapi minda bangkit dari kegagalan, dan yang akan menceritakan perkara ini dengan lebih lanjut lagi, apa antara perkara yang boleh kita lakukan untuk kita sama-sama reset balik minda kita. Bersama dengan kita, saya kenalkan Dr. Hajah Azuraida Syahadan, merupakan pakar motivasi. Assalamualaikum Dr. Azu. Waalaikumsalam Raja. Okey. Dr. Azu penulis buku dan juga pakar motivasi lah. Betul. Sebelum kita panjangkan lagi perbincangan kita, ramai yang melihat kegagalan itu dari sudut negatif. Gagal, kecewa, gagal, fed up, gagal, putus asa. Tapi perlunya kita sebagai manusia ni untuk move on. Kena ke depan. Kita perlu gagal dulu. Ya, kita perlu gagal dahulu. Tapi ada orang tak berani untuk gagal. Jadi persoalannya, bagaimana untuk kita melihat kegagalan itu dari sudut positif dalam hidup? Sebenarnya Ridwan Raja, dalam kehidupan kita ni setiap manusia akan gagal. Sebab apa? Sebab kita bukan Tuhan, kan? Jadi kegagalan tu merupakan satu stepping stone untuk kita bangkit dengan lebih menyerlah. Jadi dalam kehidupan kita ni ada manusia yang mempunyai pemikiran, saya takut untuk gagal, saya tak berani untuk gagal. So makanya kat situ dia berada dalam satu lingkup yang kita panggil sebagai dogmatism, ataupun berada dalam satu tempurung, tidak mahu keluar daripada situ. Jadi bila mana kita berada dalam satu tempurung dan tidak mahu keluar untuk melihat apa yang ada di sekitarnya, maka dekat situ satu kerugian untuk kita, kerana kita tidak belajar. Bila kita tidak belajar, maka tiada penambahbaikan di dalam kehidupan kita, kan? Sebab dia macam ni, kalau kita tahu dekat situ ada lubang dan kita jatuh di situ, esoknya adakah kita akan lalu di laluan yang sama? Tidak, kita tidak akan lalu. Tapi untuk individu yang takut akan kegagalan, makanya dia tidak akan merasai apakah itu nikmat di sebalik kegagalan, ataupun hikmah di sebalik kegagalan hikmah tersebut. untuk kita melanggar lubang tersebutlah, supaya selepas daripada itu, selepas itu kita tak akan lalu lubang tersebut. Betul. Kita tak akan lalu lagi. Kita dah tahu itu ada lubang, buat apa kita nak lalu lagi? Tapi kita akan memperbaiki dan cari jalan lain. Kita akan memperbaiki. Okey. Saya baru je habis baca buku doktor, iaitu Mimpi Jadi Realiti. Semuanya bermula daripada mindset kita. Maksudnya kalau mindset kita seorang yang gagal, maka kita akan menjadi orang yang gagal. Sebab itu adalah apa kata-kata kita tu doa, kan doktor, kan? Jadi itu yang doktor terangkan dalam buku. Banyaklah teknik-teknik yang diterangkan dan sebagainya. Dan mindset ini perlu kita ubah untuk menjadi seorang yang lebih berjaya. Nak bangkit tu bukan mudah, doktor. Betul. Jadi apa teknik awal ataupun teknik asas yang boleh kita lakukan untuk menjadi orang yang lebih berjaya? Okey, nak bangkit betul tak mudah. Ada orang gagal, dia boleh bangkit dengan mudah. Ada orang gagal, dia ambil masa untuk bangkit. Ada orang satu hari ni kalah, besok dia bangun balik. Hari ini dia gagal, besok dia bangun balik. Tapi ada orang ambil masa yang lama. Betul. Tapi kalau boleh sebagai manusia, kita nak jadi manusia yang kalah hari ini, gagal hari ini, besok kita terus bangun. Kita tak naklah ambil masa sampai setahun, 2 tahun baru kita nak bangun balik. Jadi dekat sini ada 3 cara terapi yang mudah untuk kita lakukan. Yang pertama kita buat terapi air, yang kedua kita buat terapi jiwa, yang ketiga kita buat terapi minda. So terapi air ni apa saja yang melibatkan air, kita boleh mandi. Contohnya kalau kita dah gagal, kita dah kalah, kita dah tahu ada sesuatu yang menggagalkan kita, balik rumah kita terus melakukan terapi air. Maksudnya mandi, masa mandi tu kita fikir, kita letakkan minda kita dalam keadaan tenang. Lepas tu kita luahkan perasaan kita semasa dalam keadaan mandi tu. Ataupun kita ambil uduk, kan. Apa saja yang berkaitan dengan air. Yang kedua terapi jiwa. Jiwa ni kita tahu rohani. Rohani kita boleh solat, kita boleh zikir, kan. Dicadangkan waktu terbaik untuk kita berzikir adalah waktu tengah malam, dalam pukul 1 hingga pukul 4 pagi tu. Kita boleh bangun, solat, zikir dan fokus kepada aspek-aspek kerohanian. Dekat situ nanti sebenarnya minda kita akan tweak balik dan kita akan terus bangun. Dan yang ketiga adalah terapi minda. Terapi minda ni apa sahaja konsep kata-kata positif yang ada dalam minda kita. Jangan biasakan untuk cakap apa, saya ni gagal, saya ni loser, kan. Instead of that, kata tak apa, ni ada hikmah ni. Sentiasa ada hikmah. Cuma ada satu keadaan di mana manusia ni dia of course manusia ni tidak akan berpuas hati dengan apa yang dia dapat. Tetapi apabila dia kadang-kadang kalau di pandangan mata orang dia berjaya, tetapi dia sendiri merasakan aku tidak cukup berjaya. Adakah perasaan itu dikira sebagai kegagalan untuk mereka?
Tak, sebenarnya itu adalah kita punya mainan minda kita. Boleh jadi itu adalah kita punya self-sabotage. Self-sabotage yang selalu sabotage kita, yang selalu menggagalkan kita, yang buat kita rasa kita tak cukup. Kerana apa? Kerana dekat situ kurang kesyukuran sebenarnya. Individu yang banyak aspek kesyukuran dekat situ, dia akan kurang self-sabotage-nya kan. Jadi dekat sini, kadang-kadang kita comparekan diri kita dengan manusia lain di sekeliling kita. Bila kita buat comparison, maka akan timbullah self-sabotage tu. Betul. Bila kita buat comparison, kita akan rasa macam dia lagi cantik lah dari kita, alamak dia lagi berjaya lah dari kita, dia lagi handsome dari kita. Kerana apa perkara tersebut berlaku? Kerana kurangnya kesyukuran, tahap kesyukuran kita. Kita tak kata kita tidak bersyukur. Cuma kita kata tahap kesyukuran kita tu tidak sampai di tahap optimum yang boleh membunuh self-sabotage tersebut. Salah satu lagi perangai orang sekarang, dia suka membandingkan diri dia dengan orang lain. Dengan orang lain. Utamanya dalam media sosial. Ya. Okey, orang beli BLV. Nak juga beli BLV. Orang pakai Coach, nak juga pakai Coach. Orang sekarang pakai Christian Dior. Ya. Juga pakai Christian Dior. Nak juga. Tapi diri sendiri kadang-kadang tak mampu. Macam mana? Perbandingan itu. Perbandingan yang jelas lah. Sebab itulah penting sebenarnya untuk kita buat terapi minda ni. Terapi minda ni adalah satu aspek untuk merawat diri kita melalui akal fikiran kita. In which bila kita ada satu mindset yang mengatakan bahawa kecukupan itu adalah segalanya, maka kat situ kita tak tengok benda lain dah. Even kalau orang kutuk kita, contoh orang cakap yang bukan-bukan dekat Ridwan, dekat Raja kan, kita akan rasa macam tak apa, itu hanyalah kata-kata mereka. Kan kita tak perlu tak terkesan. Ambil, tak terkesan pun kata-kata tersebut kan. Jadi konsepnya adalah melakukan terapi minda melalui kata-kata positif, melalui pengukuhan diri, melalui circle-circle positif. Sangat penting untuk kita cari circle positif. Wah, itu juga akan memberi impak kepada kita dan juga emosi kita kan. Baik doktor, bila masa yang sesuai untuk kita lakukan terapi minda ni? Adakah setiap hari boleh dilakukan ataupun ada waktu-waktu tertentu sahaja? Okey, kalau kita mandi, berapa kali kita mandi sehari? Banyak kali. Banyak kali. Betul. Kalau kita tak mandi apa jadi? Tak boleh. Okey, motivasi terapi minda adalah ibarat motivasi jadi kita nak kita punya minda tu berserabut ataupun kita nak minda kita tenang kan. Dia ada dua konsep. Kalau kita nak minda kita tu kotor, buatlah setahun sekali. Istilah dia. Tapi kalau kita nak jadi manusia yang tenang, yang positif, yang sebenarnya boleh menerima kegagalan dan bangkit balik dalam masa yang sangat cepat, so kita kena lakukan setiap hari, setiap saat sebenarnya. Ada orang kata, alamak setiap hari susahnya doktor. Tak, kalau nak lagi senang sebenarnya kita tune balik minda kita untuk sentiasa fikir positif dan daripada situ automatically kita akan melakukan terapi minda kita setiap saat. Setiap saat kita nampak benda kita akan bersyukur. Bersyukur saya hari ini berada di Selamat Pagi Malaysia. Bersyukur saya hari ini dapat minum air yang sedap. Kan? Setiap saat benda tu akan auto tune. Benda yang mudah je sebenarnya doktor kan? Ya. Bagaimana pula dengan penggunaan faktor-faktor luar? Contohnya sekarang banyak menggunakan oil, minyak untuk menghasilkan bau-bauan, pewangi rumah. Selain daripada itu juga ada orang memasang muzik untuk rumah kan. Betul. Macam dekat spa dan sebagainya. Macam faktor itu boleh mempengaruhi cara minda kita bekerja dan juga bergerak. Boleh. Sebenarnya konsep dia dalam kita ada gelombang otak. Kita ada konsep gelombang otak. Ada alfa, theta. Ya. Jadi otak kita perlu berada dalam keadaan alfa. Alfa ini adalah keadaan tenang. Yang mana keadaan alfa ni boleh kita dapat melalui sentimen dalaman ataupun luaran. Yang luaran tu kadang-kadang kita dengar muzik gelombang otak, macam yang saya punya peranti Mind Tune tu kan, dalam tu ada muzik gelombang otak kan untuk dapatkan gelombang alfa. Jadi muzik-muzik itu mampu membantu untuk otak kita berada dalam gelombang alfa. Selain daripada itu ada elemen lain seperti macam kalau kita rasa ada setengah minyak yang essential yang kita pakai boleh mendatangkan ketenangan melalui bauan tersebut. So konsepnya dekat sini minda kita diasosiatkan dengan deria. So, deria mata, hidung, rasa. So, apa sahaja yang boleh datangkan orang kata trigger that deria, makanya dia akan sampai pada otak kita. Dan di situ disampaikan melalui ingatan kita, sama ada jangka panjang atau jangka pendek. Sebab tu kadang-kadang kita jalan, lepas tu terbau wangian Ridwan.
pernah bau lah wangian ni. Sebab dia masuk melalui deria kita. Jadi kalau minyak tu sentuhan, kalau muzik deria telinga kan. Kadang-kadang ada juga kita tengok pemandangan yang cantik melalui mata kan. Itu mendatangkan ketenangan juga. Sebab tu orang suka duduk tepi laut. Betul. Suka? Betul. Saya pun Saya boleh suka duduk juga. 3 jam duduk seorang-seorang. Betul. Rasa Apa tenang sahaja yang je, kan? berkaitan dengan deria kita memberi kesan kepada emosi kita. Okey. Sebab tu jangan sepah-sepah rumah, jangan kotor-kotor. Jadi serabut je dia. Serabut. Nanti tak jadi terapi minda kita. Sebab tu orang selalu pergi hotel walaupun rumah dah cantik kan. Kadang ada setengah orang suka pergi hotel. Sebab apa? Sebab hotel tu kemas kan. Dia memberi ketenangan kepada minda. Masuk je ada bau yang wangi. Betul. Ada muzik dia yang Ada tenang. muzik. Memberi ketenangan. Apalah kita masuk bilik tu ada cermin besar, bunga. Lepas tu lampu dia pun memberi peranan penting. Semua juga. bagi impact pada minda kita. Sebab tu kadang-kadang ada orang bila gagal, dia boleh bangun sekejap saja. Dia gagal hari ni, besok dia pergi travel. Dia ambil lah hotel cantik-cantik, lusa dia balik dia dah okey. Sebab bagi peranan, benda tu semua mainkan peranan dekat minda dia. Tapi kegagalan ini boleh membuatkan situasi seseorang itu akan berasa malu dengan orang sekeliling. Betul. Macam mana pula? Itulah konsep yang saya bagi tahu tadi. Dalam kepala kita ni ada satu psychological concept yang kita panggil sebagai psychocybernetic mechanism yang menjaga zon selesa kita. Zon selesa kita ni ada satu kepercayaan. Saya malu bila melakukan salah. Saya malu kalau gagal. Jadi dia dah pegang kepercayaan tersebut. Setiap kali kita gagal, makanya dia akan trigger emosi kita. Kita akan rasa malu, kita akan rasa stres kan. Jadi macam mana nak ubah, kita kena tune balik kita punya psychocybernetic mechanism ni, zon selesa kita melalui apa? Melalui pengukuhan diri. Ada beberapa teknik, banyak sebenarnya teknik. Kalau macam Raja kata dah baca buku Panduan Guru Baido, dalam tu ada 8 teknik untuk kita tune balik minda kita supaya gagal, bangun balik. Jangan terus berada di situ. Betul. Saya pun tak sabar nak apply teknik-teknik yang doktor kongsi tu dalam kehidupan kita kan. Untuk kita terus menjadi orang yang lebih positif dan tukar mindset kita. Mindset kita yang akan membentukkan siapa kita. Especially lepas pilihan raya ni kan, kita kena banyak ubah balik minda kita. Ada yang mengundi calon yang mungkin lain kan. Jadi ada yang gagal, ada yang berjaya. Jadi kita sebagai individu pun kita kena ubah balik untuk terima kenyataan tersebut. Ya, itulah realitinya kan. Okey. Dan ini mungkin kita cakap khususnya kepada golongan dewasa. Sekarang ni doktor kita tengok kan anak-anak kecil pun juga mengalami tekanan sebagai contoh tekanan hidup sebagainya dari segi pembelajaran sebagainya. Bagaimana? Adakah teknik yang sama boleh kita guna pakai untuk anak-anak kita? Betul. Sebenarnya konsep otak manusia ni sangat menarik tau. Dari umur 0 hingga 7 tahun, minda kita macam sponge. Jadi apa sahaja yang dia lihat di sekeliling, dia akan absorb kan. Tapi bila kita sebagai individu dewasa ni, sebenarnya kita tak boleh nak absorb banyak sangat minda kita ni kan. Jadi kita kena reprogram. Tapi untuk anak-anak kecil sangat mudah untuk mereka melakukan terapi minda, in which kita harus letak mereka dalam circle-circle positif, persekitaran positif dan kata-kata yang positif. Makanya kat sini sangat penting untuk kita jaga dengan siapa dia berkawan, siapa orang yang datang ke rumah, dan kalau kita boleh jaga circle tu, makanya setiap hari anak kita mindanya ditune dengan positivity. Sebab dia macam sponge, dia boleh absorb semua benda. Kalau kita kata benda tak elok pada anak kita, kata-kata seperti malas, awak ni malas, makanya dia absorb, anak kita akan jadi malas kan. Jadi kalau kita boleh jaga circle tu, ada orang kata awak ni rajin, maka dia akan terus masuk. Berbanding dengan individu dewasa macam kita ni, otak kita ni dah tak jadi sponge dah. Jadi dia dah tak boleh nak absorb semua benda. Kalau orang kata awak ni malas, malas kan. Kadang-kadang kita it's okay. Biarlah macam tu. Kalau budak kecil kita tak boleh macam tu sebab dia absorb. Sangat bahaya untuk kita jaga kata-kata tu, sangat penting. Jadi untuk individu dewasa, dia kena buat terapi minda tu. Kita kena lakukan. Kita kena paksa. Kalau kita tak paksa, apa akan jadi? Kita akan jadi individu yang macam itulah, kita tak berjaya, kita negatif. Tapi kalau untuk kanak-kanak, kita tak perlu paksa pun untuk buat terapi minda. Kita hanya perlu develop persekitaran tersebut. Okey. Itu dia. Bagaimanakah untuk kita melakukan terapi minda supaya kita bangkit dari
kegagalan. Kegagalan adalah bukan satu benda yang pengakhiran tetapi ia merupakan salah satu proses untuk ia permulaan sebenarnya. Permulaan. Ya. Dan dalam Al-Quran juga disebutkan dalam surah Al-Baqarah sesungguhnya manusia itu akan diuji kan dengan kelaparan, dengan segala bentuk ujian sebelum Allah memberikan sesuatu yang lebih baik. Makanya kita kena letak dalam minda kita kegagalan adalah hikmah untuk sesuatu yang lebih besar di masa hadapan. Wow. Jadi perlunya ada perubahan. Allah tak akan mengubah nasib seorang hamba itu melainkan dia mengubah nasib dia sendiri. Yeah. Jadi hari ini perubahan perlu kita lakukan doktor. Alhamdulillah kita pun dah ada Perdana Menteri. Ya. Perubahan untuk kita insya-Allah. InsyaAllah. Itu dia. Terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Hajah Zuraida Syahadan iaitu pakar motivasi untuk memberikan sedikit kata kepada kita semua berkenaan dengan bagaimana untuk kita bangkit dari kegagalan dengan melakukan terapi minta. Baiklah.